أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Sidang penonton, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama lagi sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izinnya dapat lagi kita bertemu dalam kuliah subuh bersiri, dan pagi ini merupakan siri yang keempat daripada perbincangan dan pembacaan kita dari kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran Lid-Da'wati Wad-Du'ah, yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bangun pada pagi ini dalam rangka untuk kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan dari hari ke hari semakin baik pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan dari hari ke hari semakin baik kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan melanjutkan lagi pembacaan kita daripada kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran ini, dengan kita telah pun memilih kisah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk sama-sama kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan
ataupun ceritakan dalam Al-Quran tentang kisah perjuangan dan pengorbanan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ini ada 15 part ataupun ada 15 bahagian dalam kisah Nabi Ibrahim yang terkandung dalam Al-Quran. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung part yang ketiga ataupun bahagian yang ketiga, iaitu kaum Nabi Ibrahim berhujah ataupun kaum Nabi Ibrahim berdebat kembali. Setelah mana sebelum ini kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim yang hidup membesar di kalangan kaumnya yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berusaha untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Ibrahim mengingkari akan apa yang dilakukan oleh kaumnya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selepas Nabi Ibrahim mengingkari kaumnya ataupun ayahnya sendiri, maka kaum Nabi Ibrahim membalas hujah ataupun berdebat kembali dengan Nabi Ibrahim. Dalam erti kata yang lain, mereka membantah apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka membantah apa yang ingin didakwahkan oleh Nabi Ibrahim. Ini telah pun jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bantahan daripada kaum Nabi Ibrahim ini dalam surah Al-An'am ayat 80 hingga ayat 82. InsyaAllah kita membacakan sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hajjahu qaumuh. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ini merupakan ayat daripada surah Al-An'am yang menunjukkan kaum Nabi Ibrahim membantah akan ajakan ataupun dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Terjemahan daripada ayat ini kita tengok insya-Allah, dan ia dibantah oleh kaumnya bila Nabi Ibrahim membawa dakwah ataupun mengajak kaumnya daripada menyembah, kita kata, bintang-bintang yang berjalan,
menyembah patung-patung berhala. Nabi Ibrahim mengingkari dengan membawa pelbagai hujah kepada mereka. Maka mereka membantah akan hujah Nabi Ibrahim. Dan ia dibantah oleh kaumnya. Kemudian ia pun berkata, bila dibantah maka Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim ajak lagi. Nabi Ibrahim cuba lagi berdakwah kepada kaumnya. Ia pun berkata, patutkah kamu membantahku mengenai Allah? Padahal sesungguhnya ia telah memberi hidayah petunjuk kepadaku. Maka Nabi Ibrahim kata, patutkah kamu membantahku mengenai Allah? Sedangkan Allah telah pun menunjukkan aku, telah pun memberikan hidayah kepadaku. Dan aku pula tidak takut akan sebarang bahaya dari apa yang kamu sekutukan dengan Allah. Kecuali Tuhanku mengkehendaki sesuatu dari bahaya itu. Nabi Ibrahim kata, dia tidak takut dengan sebarang bahaya dari apa yang kaumnya sekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi tiap-tiap sesuatu. Tidakkah kamu mahu mengambil pengajaran? Maknanya tidakkah kamu insaf lagi dengan apa yang telah pun aku tunjukkan, yang telah apa aku ceritakan kepada kamu. Kita sambung lagi ayat yang ke-81. Dan bagaimanakah aku hendak takutkan apa yang kamu sekutukan dengan Allah itu, yang tidak dapat mendatangkan sesuatu bahaya. Padahal kamu tidak takut bahawa kamu telah sekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan kepada kamu mengenainya. Maka yang manakah di antara dua puak itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari bahaya jika kamu mengetahui? Jadi ini di antara hujah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan menjelaskan kepada mereka, maka yang manakah di antara dua puak itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari bahaya jika betul kamu mengetahui. Jadi di antara orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara dua golongan ini, yang manakah yang lebih berhak mendapat keamanan dari bahaya yang akan menimpa mereka. Kemudian ayat yang ke-82 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman ataupun syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman ataupun syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bagi tahu yang akan mendapat keamanan, yang akan mendapat penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada di dunia maupun di akhirat, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, iaitu syirik, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selepas kaumnya berhujah
ataupun berdebat kembali ataupun membantah akan ajakan ataupun dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim menjelaskan kembali kepada kaumnya seperti mana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 81 hingga ayat 82. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, di antara dalil atas kebatilan perkataan kamu iaitu kaum Nabi Ibrahim menyangkut keyakinan bahawa sembahan itu dapat memberi kesan, iaitu aku tidak takut dan tidak peduli serta tidak ada nilainya bagiku dengan apa yang telah pun kita kata menjadi sembahan ataupun menjadi ibadah oleh kaum Nabi Ibrahim. Dan jika patung itu mempunyai tipu daya, maka perdayalah aku dan jangan kamu tunda lagi. Zat yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sembahan yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim ataupun ayahnya sendiri, maka sembahan-sembahan itu tidak langsung dapat memberikan manfaat ataupun tidak langsung dapat memberikan mudarat. Zat yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Apakah kamu tidak mengambil ibrah dan sedar dengan apa yang aku terangkan pada kamu agar kamu tahu bahawa semua sembahan itu batil, maka berhentilah dari beribadah padanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian, bila mana kaum Nabi Ibrahim membantah akan ajakan yang pada mulanya dahulu, maka Nabi Ibrahim menjelaskan lagi, bersungguh-sungguh menjelaskan lagi kepada kaumnya yang mana dia langsung tidak takut dengan apa yang akan menimpanya, dan dia juga menjelaskan kepada kaumnya bahawa zat yang memberi manfaat, yang memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Apakah kamu tidak mengambil ibrah dan sedar dengan apa yang aku terangkan pada kamu agar kamu tahu bahawa semua sembahan itu batil? Mana tak batilnya? Mereka sembah sembahan yang tidak langsung dapat memberikan, kita kata, manfaat ataupun mudarat. Bahkan menyembah patung-patung berhala yang dicipta oleh mereka sendiri. Maka berhentilah dari beribadah padanya. Jadi Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada kaumnya walaupun dia dibantah oleh kaumnya. Kemudian di akhirnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi, golongan yang manakah yang berhak untuk merasa aman dari azab Allah pada hari kiamat dari dua golongan yang ada. Golongan yang menyembah Allah yang kuasanya memberi manfaat dan mudarat. Jadi dalam keimanan kita, bila mana kita ini menjadi orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberi manfaat, yang memberikan mudarat kepada kita, kepada manusia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ataukah golongan yang menyembah apa yang tidak memberi manfaat atau mudarat, seperti patung-patung yang kamu buat dari batu dengan tangan-tangan kamu sendiri? Maka di antara dua golongan ini yang berhak mendapat keamanan golongan yang mana? Golongan yang menyembah Allah ataupun golongan yang menyembah patung-patung?
Jadi Allah bagi tahu di akhir, iaitu ayat yang ke-82 daripada surah Al-An'am ini, orang yang beriman adalah mereka yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata-mata tanpa sekutu. Dia orang yang beriman ini orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sekutu dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi merekalah yang berada dalam keamanan di akhirat dan akan mendapat petunjuk di dunia. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim yang telah pun diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kaum Nabi Ibrahim membantah akan ajakan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kita sambung kepada part yang keempat ataupun bahagian yang keempat. Di bahagian yang keempat ini dia punya tajuknya Nabi Ibrahim bersikap lembut dengan ayahnya dalam berdakwah kepada tauhid. Ini merupakan part yang keempat, iaitu kita nak melihat sedikit bagaimana metod ataupun kaedah Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Seperti mana yang kita tahu sebelum ini, bila mana Nabi Ibrahim mula berdakwah kepada kaumnya, yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini tak ramai. Dikatakan 2 orang sahaja, iaitu isterinya yang bernama Sarah dan juga anak saudaranya. 2 orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang lainnya termasuk ayahnya, kaumnya dan ayahnya juga menentang ataupun membantah apa yang diajak, apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dalam bahagian yang keempat ini, dalam buku yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ini menjelaskan kaedah Nabi Ibrahim dalam berdakwah kepada ayahnya sendiri, dalam mengajak ayahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sekalian, jadi dalam bahagian yang keempat ini kita akan melihat kaedah bagaimana seorang anak seharusnya bercakap dengan ayahnya. Bagaimana sepatutnya seorang anak ini berinteraksi dengan ayahnya. Ini kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim, kita kata, bercakap, berinteraksi dan berdakwah kepada ayahnya untuk mengajak ayahnya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melihat dalam ayat yang akan jelaskan sebentar lagi bagaimana Nabi Ibrahim begitu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam memberikan hidayah pada ayahnya. Kita tengok bagaimana seorang pendakwah, seorang da'i, dia nak kena bersungguh-sungguh. Dia nak kena sentiasa bersemangat. Dia tak boleh dalam dakwahnya, dalam ajakannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh sambil lewa. Tak boleh bermalas-malasan. Tak boleh kita kata sembrono begitu sahaja.
tapi seorang da'i, seorang muslim, seorang mukmin yang menggalas tugas yang mulia ini, maka harus bersungguh-sungguh dan bersemangat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dalam memberikan keterangan, dalam memberikan, kita kata, hidayah, berusaha memberikan hidayah kepada ayahnya, menjelaskan tentang kekufuran ayahnya kerana takut kekufuran itu akan mengheret ayahnya ke neraka Allah. Jadi kita akan melihat bagaimana Nabi Ibrahim mengulangi dakwahnya terhadap ayahnya. Jadi berulang kali Nabi Ibrahim ini kita kata berusaha dengan penuh semangat mengajak ayahnya dan orang-orang yang bersamanya dengan sangat lembut. Kita akan melihat bagaimana kelembutan Nabi Ibrahim, bagaimana kesopanan Nabi Ibrahim, bagaimana akhlak dan adab Nabi Ibrahim ataupun seorang da'i ataupun seorang dakwah. Lebih-lebih lagi Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada ayahnya sendiri dengan menggunakan lafaz ya abati, wahai ayahku. Jadi Nabi Ibrahim menggunakan lafaz ya abati, wahai ayahku, dalam rangka untuk memanggil ayahnya agar ia merasakan bahawa yang mengajaknya adalah puteranya. Ini uslub yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim ini berusaha untuk kita kata untuk mengetuk hati ayahnya, untuk kita kata menyedarkan ayahnya yang sedang mengajak ini bukan orang lain. Yang sedang mengajak kepada tauhid ini adalah putera kamu sendiri, adalah anak kamu sendiri. Iaitu menjelaskan kepada kita bahawa seorang anak yang berbakti untuk tentu sangat berusaha untuk memberikan manfaat kepada ayahnya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Tadi daripada surah Al-An'am, sekarang kita berpindah pula kepada surah Maryam. Kita nak tengok bagaimana kita kata kaedah ataupun metod dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, lebih-lebih lagi kepada ayahnya sendiri yang kita kata membantah ajakan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, kita tengok sikit ayat, beberapa potong ayat daripada surah Maryam ini, insya-Allah saya bacakan dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abih ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Jadi tuan-tuan, kita tengok sama-sama, kita kata ayat daripada surah Maryam ini, ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-45. Kita tengok dekat sini ada 4 kali. Ada 4 kali ayat
ataupun lafaz ya abati. Ya abati. Seperti mana yang kita katakan sebentar tadi, bahawa Nabi Ibrahim cuba nak menyedarkan ayahnya sendiri, cuba nak bagi tahu kepada ayahnya yang sedang bercakap ini, yang sedang mengajak ini bukan orang lain, bukan orang luar, tapi yang sedang bercakap ini, yang sedang berbicara ini, yang sedang berinteraksi ini adalah anakmu sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bawa dekat sini dalam ayat dalam surah Maryam ini lafaz ya abati. Bagaimana Nabi Ibrahim berusaha dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh, dengan penuh adab, dengan penuh lemah lembut untuk mengajak ayahnya secara khususnya dan juga kaumnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sedikit terjemahannya, mudah-mudahan kita dapat memahami bagaimana kita nak tengok dalam part yang keempat ini adab dan akhlak Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mengajak ayahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ceritakanlah Muhammad. Jadi ayat ini tuan-tuan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala khitabkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diceritakan kepada kaum ataupun kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dikhitabkan kepada Nabi Muhammad, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Wahai Muhammad, wazkur fil kitabi Ibrahim. Ini ayat, kita kata ayat apa? Ayat perintah. Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk ceritakan tentang Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ni, siapa Nabi Ibrahim ini? Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran. Siddiqan nabiyya, dan dia juga seorang nabi. Jadi dalam ayat yang ke-41 ini menjelaskan kepada kita. Jadi ayat ini kita baca diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sampaikan ayat ini kepada kita. Bila mana kita baca ayat ini, kita nak kena rasa bahawa cerita Nabi Ibrahim ini dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita bacanya, untuk kita mengambil ibrah, untuk kita menghayati, untuk kita sebenarnya mencontohi Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dalam part ini, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada ayahnya sendiri, mengajak ayahnya sendiri. Kita sebut tadi bagaimana Nabi Ibrahim ini bercakap dan berbicara kepada ayahnya dengan lemah lembut. Bila mana Allah menjelaskan dalam 4 ayat selepas ini dengan menggunakan ataupun dengan mendatangkan kita kata lafaz ya abati, wahai ayahku. Ingatlah ketika dia, iaitu Ibrahim, berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, wahai ayahku. Nanti bila mana kita tengok cerita Luqman pula nasihat ayah kepada anak, guna lafaz ya bunayya. Ini pula pada hari ini nasihat seorang anak
seorang anak kepada ayah menggunakan lafaz ya abati, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak dapat menolong sedikit pun. Jadi depa sembah apa? Depa sembah patung-patung yang diciptakan dengan tangan-tangan mereka sendiri, yang tidak dapat mendengar, yang tidak dapat melihat, yang tidak dapat memberikan mudarat maupun manfaat sedikit pun kepada mereka. Kita tengok dalam ayat yang ke-42 ini, bagaimana Nabi Ibrahim ini mengemukakan hujah kepada ayahnya. Hujah yang mematikan. Ayat ini menjelaskan hujah yang mematikan. Mengapakah engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Hujah ini merupakan hujah yang mematikan, tapi penuh adab dan akhlak yang baik agar ia terlepas dari dosa dengan meminta dari ayahnya alasan penyembahan kepada benda yang tidak dapat memberikan manfaat ataupun mendatangkan mudarat. Jadi perkataan ya abati itu menunjukkan adab ataupun akhlak Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Kemudian ayat seterusnya, mengapakah engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Ini merupakan kita kata hujah yang mematikan. Kita tengok hujah yang mematikan tetapi penuh adab daripada Nabi Ibrahim, daripada seorang anak kepada ayahnya. Dalam ayat yang ke-43 pula disambung lagi terjemahannya, kita tengok, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu, oleh itu ikutlah daku. Aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Jadi tuan-tuan, puan-puan, seseri yang dirahmati Allah sekalian, lagi sekali ayat ini dimulakan dengan lafaz ya abati, wahai ayahku. Dizahirkan lagi, dijelaskan lagi kepada kita bagaimana adab Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ibrahim berkata dengan penuh lemah lembut, wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu, oleh itu ikutlah daku. Jadi ini merupakan uslub yang sangat baik daripada Nabi Ibrahim, yang kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, lebih-lebih lagi kita sebagai seorang da'i, nak kena pelajari daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti mana yang kita tahu, sebelum tu diceritakan ayahnya ni menyembah, kita kata menyembah sembahan yang tidak melihat, yang tidak mendengar, yang tidak dapat memberikan pertolongan kepada dia sedikit pun. Jadi kalau keadaan orang macam ni, keadaan orang yang bagaimana kalau kita tengok? Kalau kita tengok adalah orang-orang yang buat benda ni kan. Orang-orang yang menyembah, kita kata menyembah sembahan yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat menolong sedikit pun. Orang ni orang apa kita nak kata?
Tentulah kita kata orang ni orang yang kita kata kalau bahasa yang lembut sikit ni orang tu kira orang yang tak reti lah ataupun orang yang jahil lah kita kata, ataupun orang yang jahil. Kalau bahasa yang kita kata agak kita kata kurang sedap sikit, orang yang bodoh lah sembah benda-benda macam tu. Benda-benda yang kita kata yang tidak memberikan manfaat, yang tidak boleh melihat, yang tidak boleh mendengar. Tetapi Nabi Ibrahim dia tidak mengatakan ataupun tidak mengecap ayahnya itu dengan tidak mengecap ataupun tidak mengecap ayahnya itu dengan kejahilan ataupun dengan kebodohan, ataupun dengan perkataan yang berlebih-lebihan dengan seorang ayah, atau dia mengaku dirinya ini berilmu dengan ilmu yang banyak. Nabi Ibrahim tak kata macam tu. Tak kata aku ni orang yang ada ilmu ni, ataupun orang yang ada ilmu yang mampu untuk yang kamu tak ada. Akan tetapi dia berkata, Nabi Ibrahim kata apa kepada ayah dia? Aku memiliki ilmu yang memadai. Sekadar ini yang sepengetahuan aku. Sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Dengan kita kata sekadar pengetahuan yang datang kepadaku, memiliki ilmu yang memadai, yang sedangkan engkau tidak memilikinya. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjelaskan kita kata ajakan ataupun dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilm, telah datang kepadaku kita kata sebahagian daripada ilmu pengetahuan, malam ya'tik, yang tidak sampai kepada kamu wahai ayah. Fattabi'ni, kata Nabi Ibrahim, maka ikutlah aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43 ini menjelaskan tentang kita kata kaedah ataupun metod Nabi Ibrahim alaihi salam dalam usahanya untuk mengajak ayahnya sendiri mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita lihat dalam ayat yang ke-42 tadi bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam kita kata mengajak ayahnya dengan hujah yang mematikan, dengan penuh kita kata adab dan akhlak yang baik. Dilanjutkan pula pada ayat yang ke-43 yang mana Nabi Ibrahim tidak kita kata mengangkat dirinya, tidak mengatakan dia ini kita kata seorang yang tinggi ilmu, yang ada ilmu yang hebat, tidak. Tetapi Nabi Ibrahim menjelaskan dengan sepengetahuan yang ada padanya daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada padamu wahai ayah, yang sampai kepadaku, maka Nabi Ibrahim kata ikutlah aku
aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dari kitab Al-Mustafadu min Qatasil Quran pada bahagian yang ketiga dan separuh daripada bahagian yang keempat, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambungkan sedikit lagi daripada bahagian yang keempat ini, dan insya-Allah kita akan lanjutkan ke bahagian yang kelima. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, saudari yang dirahmati Allah sekalian, kisah Nabi Ibrahim dalam kitab Al-Mustafad ini ada 15 part ataupun 15 bahagian, dan kita baru tengok pada bahagian yang keempat, baru sampai kepada bahagian yang keempat, iaitu kita tengok kaedah ataupun metod Nabi Ibrahim berbicara dan bercakap dengan ayahnya dalam rangka untuk mengajak ayahnya sendiri agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit yang kita dapat belajar pada pagi ini, lebih-lebih lagi bila mana kita berinteraksi dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan orang tua kita yang kita kata yang telah pun melahirkan kita, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya sepatutnya kita nak kena berbicara dengan orang tua kita, dengan ibu bapa kita dengan penuh sopan, dengan penuh adab, dengan penuh kita kata lemah lembut dengan mereka. Dan ini yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim alaihi salam pada pagi ini. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu datang daripada saya. Saya mohon maaf dengan tuan-tuan, puan-puan, saudari yang dimuliakan Allah sekalian, dan sama-sama kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala taksir yang kita lakukan selama ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita insya-Allah, dan Allah terus insya-Allah memberi petunjuk dan membimbing kita untuk kita terus-menerus menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.